Terima kasih MC Senior WM Nuraini. Okey, so tahniah Linda dapat present dengan sangat bagus maklumat yang disampaikan. Jadi Kak Ina harap apa yang Linda sampaikan tu boleh bagi manfaat kepada semua orang yang masih lagi tak faham kenapa kita kena makan produk Shangho. So presentation Linda tadi detail. Pada Kak Ina cukup maklumat untuk memahami kata produk set fruit ni lah untuk kita faham. Okey, jadi Kak Ina nak share dah ni, nampak tak? Macam ada... Sekejap ni. Nampak? Nampak tak? Nampak, tapi macam ada hitam-hitam tu yang tutup slide. Ini yang nama tu jangan nak buat. Selalu ada kan? Uh, Walaupun dah buang, ada lagi. Masih dia ada. Kak Linda tadi tak ada pun nak Linda tadi. Ini Komputer laptop. ni rasanya komputer. Laptop kot. Okey lah, saya harap dapat tengok lah. Okey. Kalau kita balik. Okay, hari ini 16 hari bulan merupakan kita punya Zoom meeting yang ke-7. Ya, Zoom meeting kita yang ke-7. So hari ini MC Senior WM Nuraini. So info produk yang pertama fiber, lacto, pollen, soya dan teh daripada Naslinda. So Kak Ina sendiri buat part info bisnes, presentation OPP Flipchart secara real ketika session. Okey, kalau kita tengok kat sini topik-topik, kenapa Kak Ina selalu present ni? Kak Ina nak ahli-ahli yang join ni sentiasa alert apa benda yang kita belajar, apa benda yang kita dah selepas dan yang kita kena cover. Jadi bagi yang betul-betul nak berjaya dalam perniagaan Shangho ni, dia kena semua topik ni dia kena master lah. Tak gerak pula. Semua topik ni dia kena master. Kakak, tengok cak kakak kenapa tak gerak slide ibu? Tak gerak. Kakak, kejap dah slide kedua ni tapi kita tengok masih tak gerak. Oh dah, okey. Okey, jadi kat sini kalau kita tengok kita ada so ini ilmu yang kita kena tahu. Jadi kalau betul-betul nak serius buat perniagaan ni, jadi kenalah fahami semua topik ni. Apa yang Kak Linda buat tadi adalah info lactoberry, info pollen yang bawah tu, dan Kak Ina nak buat sekarang. Cuba Kak tengok, dia tak tally kan pergerakan ni. Macam tak bergerak. Okay. So jadi yang merah tu yang besar, nampak separuh. Sekejap kita tengok. So jadi kat sini kalau kita tengok yang merah tu, yang Kak Ina suka merah tu Linda buat tadi. So Kak Ina nak buat sekarang ni adalah pembentangan 10 keping OPP Flipchart. Okay, yang kita dah cover the last week lah. Last week Zoom meeting ke-6. Kisah usus CWM Safi dah buat. Dan Kak Ina buat menguruskan bantahan Zoom meeting ke-6. Kak Ina ulanglah sikit. Zoom meeting ke-5. Siapa buat Zoom meeting ke-5 ni tak ingat. Go Syaizat. WM Syaizat. And then ni Senior WM Nuraini buat Zoom meeting ke-5. So kita akan play around topik ni je sepanjang kita ber-Zoom meeting ni dah bertahun-tahun. Jadi bagi yang rasa nak boleh present dengan lancar, kalau lah you boleh present macam mana Kak Linda present tadi, kalau kita dah settle part menguruskan gesok usus. Jadi kita boleh bercerita dengan lancarnya topik ni.
Jadi kita boleh membantu ramai orang. Jadi untuk kita boleh menyampaikan begitu baik, jadi kita kena praktis lah. Nak praktis, bila kita nak praktis presentation, kita mesti kena buat some homework. So bila kita buat homework, jadi kita akan prepare. Jadi kita akan jadi sangat expert lah. Jadi minggu ke minggu kita menunggu orang volunteer untuk buat presentation. Tapi ini agak sukar lah menerima kata sukarela untuk buat presentation. Setiap minggu pun tak apa kalau you nak buat. So ini adalah satu learning process. Tak boleh escape daripada ni kalau nak menyampaikan benda ini dengan baik kepada prospek ataupun kita punya downline, nak lead downline dan sebagainya. Okay, so ini Zoom meeting ke-7 minggu ini. Okay, so sekarang kita nak buat OPPT chart. Sebelum kita betul-betul buat, dia ada 10 muka surat lah. OPPT chart kita ada 10 muka surat. Okay, ini 10 muka surat ni. Jadi 10 muka surat ni sepatutnya kita sangat expert dalam semua point dalam setiap slide kan. 2, 4, 6, 8, 10. 10 kopi ni kita kena expert. Itu perkara pertama. Perkara kedua, untuk mencantikkan lagi presentation kita, kita bantu dengan gambar-gambar yang menarik dalam bentuk A4 pun tak apa. Tapi kita tunjuk masa kita buat presentation tu. Jadi contohnya gambar-gambar yang Kak Linda guna tadi pun bagus tu. Jadi kita print dalam bentuk A4 dan kita tunjuk ketika presentation. Okey, dan presentation kita biasanya terbagi kepada 2 dan kita kena tengok keadaan. Kalau kita orang tu nak jumpa kita sebab bisnes, kita guna 4 slide ni. Dan kita bantu dengan slide yang ini. Ini kita kena buat sendiri dalam bentuk A4 ataupun dalam bentuk A3 besar saiz dia. Okay, hari ni Kak Ina nak cover bahagian ni, nak buat presentation kepada problem kesihatan. Siapa saja yang kita jumpa, kita nak propose apa kepada mereka. So ini kita akan pakai 6 flipchart ini dibantu dengan gambar-gambar sokongan. Gambar-gambar sokongan ni kena ada sebab ia orang kata memudahkan kita bercerita. Okay. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Rumah kerana memberi ruang untuk saya berkongsi ilmu kesihatan. So jadi sebelum kita discuss dengan berlanjut bagaimana nak menyelesaikan masalah kesihatan kita, mari kita sama-sama faham. Ini adalah gambar rajah fizikal tubuh badan kita. Okay, kalau kita tengok kat sini, semua orang ada 6 sistem asas ni. Tak terkecuali daripada baby dalam rahim sampailah orang yang dah orang kata uzur agak emas. Jadi kita ada 6 sistem. So daripada 6 sistem ni, kalau kita tengok, sistem yang dalam bulatan ni lah iaitu hati tu. So hati ni channel kepada tiga sistem besar. Ni 3 anak panah ni menunjukkan hati ni channel kepada sistem besar. So baik hati ni, 3 sistem ni baiklah. Hati ni adalah penapis nombor 1 dalam badan kita. So bila dia tidak boleh digunakan lagi atau dia bermasalah, maka timbullah masalah dekat sistem keempat dan seterusnya. Jadi kan untuk kita sihat, organ yang paling penting untuk kita jaga adalah organ ni. Sihat organ ni, sihatlah kita dari segi rohani dan fizikal ni. Jadi organ ini, organ hati ini sangat berkait rapat dengan sistem gesur usus. Usus besar kita ini, sistem pembuangan kita. Dia sangat berkait rapat. Jadi kita kena jaga sistem gesur usus ni untuk kita jaga hati. Jadi kalau kita tengok dekat sini lah, dekat 6 sistem kita ni, sistem perkara orang kata fitrah tubuh badan kita ni yang kita perlu bagi untuk kita kekal sihat, kita perlu bagi cukup nutrisi, cukup air dan cukup keperluan tubuh badan kita. Jadi bermaksudnya bermula kita makan tu, seusia kita makan maybe umur 6 bulan atau lebih awal. Jadi makanan masuk dalam mulut ni akan lalu sistem ni dan seterusnya sampailah usus kecil dan usus besar, maka dia akan keluar pada waktu yang sepatutnya. Okay. Jadi kalau sini kita mula bermasalah dari kecil lagi, contohnya lah, selalunya budak-budak ni, baby-baby ni, bila kita mula nak ajar dia orang buang air besar secara tak pakai pampers, kita nak buang pampers tu, kita tak nak bagi pakai pampers. Jadi masalah pertama yang kita tengok, dia orang tak pandai nak buang air besar. Jadi selalunya ditahan. Bila ditahan, dia jadi mulalah jadi masalah kat sini. So Kak Ina ada kes ni anak saudara sendirilah.
So dia memang ketika kecil je nak buang air besar dia mesti pergi balik pintu. Kadang-kadang tak jadi. Dan sampai satu masa sampai menangis-nangis nak berak. Jadi apa yang Kak Ina bagi tahu kepada Kak Ina punya adik ipar masa tu. Dia anak pertama ni. Kalau nak budak ni tak ada masalah, kena settle dari sekarang. Maksud kena cukup keperluan sistem ni. Sebab kalau sistem ni tak diurus dengan baik, organ hati akan bermasalah. Bila sistem pahazaman ini tidak diurus dengan baik, maksudnya kita ada gastrik, sembelit, so daripada sini tidak akan merosakkan hati. Jadi timbullah penyakit hati. Nak jadi hati bermasalah ni bukan makan masa satu hari. Biasanya kita ada masalah sembelit ini mungkin sampai umur 40 tahun baru timbul masalah. Baru-baru ni Kak Ina pergi buat satu presentation di daerah Bali. Bermasalah buang air besar ni daripada kecil sampai umur 37 tahun, seminggu sekali. Sebulan sekali timbul masalah kesihatan. Jadi maksudnya kalau kita tak nak ada masalah kesihatan ni, kita kena jaga sistem ni. So bila yang ni bermasalah, hati kita pun bermasalah. Okay, so sekarang bagaimana Lindsay ni ataupun bagaimana apa yang Kak Ina nak cerita hari ini boleh membantu kita menyelesaikan masalah kita. Kalau kita dah ada masalah kat sini, contohnya lah, kita dah ada kolesterol. Bila kita ada kolesterol, bermaksudnya liver kita dah tak boleh function dengan baik. Lepas masalah kolesterol, kita akan timbullah masalah sistem peredaran darah ni. Selalunya kita akan timbul tekanan darah tinggi ataupun tekanan darah rendah. Sebab liver ni banyak fungsi dia. Antaranya buat kolesterol baik, buat kolesterol jahat. So buat darah. Kalau orang tekanan darah rendah pun masalah liver juga. Ada penapis darah, buat protein. So kat sini juga buat imun sistem. Sebab tu bila yang ni bermasalah lama-lama kita akan dapat masalah sistem pertahanan dan sekali kita akan dapat kanser. Nak jadi kanser ni bermula pada sistem pembuangan yang tak lancar. Kita kena lancarkan sistem ni dulu. Jadi kita kena cukupkan keperluan sistem ni. Jadi kita kena betul-betul faham sistem ni, apa yang diperlukan dalam sistem ni. Okay, so sekarang katalah kita dah ada masalah. Contohnya, kita ada masalah prostat ke, kita ada masalah kencing manis ke, kita ada masalah buah pinggang ke. Jadi bagaimana kita nak urus penyakit kita ini? Sebenarnya kita tengok. Okay, so bagaimana Lindsay boleh selesaikan masalah kesihatan kita dari segi sainsnya. So kalau kita tengok ini kandungan berkesan dan fungsi Lindsay. So kandungan pertama ini kita panggil triterpenes. So triterpenes ini dia boleh melaraskan daya imuniti. Jadi mana semua penyakit yang berkaitan dengan sistem pertahanan terlalu tinggi. Laras kat sini maksudnya diturunkan jadi normal. Penyakit-penyakit yang sistem pertahanan terlalu tinggi ni kita kaitkan dengan penyakit autoimun. Semua masalah autoimun. InsyaAllah Lindsay kita boleh selesaikan dengan jayanya sebab kandungan triterpenes ni memang melaraskan daya imuniti. Okey. Apa dia penyakit autoimun tu? Kalau kita bermula daripada atas, kita selalu sebut tonsilitis, bronkitis, dermatitis, rheumatoid arthritis. Apa saja yang ada tis ataupun ada keradangan tu. Tis tu maksudnya ada radang, inflammation. So kalau kita tak urus dengan baik, maka dia akan timbullah autoimun. Satu penyakit yang susah nak dirawat. Sebenarnya jauh lebih susah daripada rawat kanser pun. Kanser ada kemo at least. Autoimun nak redakan keradangan, nak redakan keganasan imun sistem. Jadi biasanya kita pakai steroid. Itu yang digunakan di hospital. Tapi alhamdulillah Lindsay yang kita guna ni so boleh melaraskan daya imuniti. So ini semua penyakit autoimun. Yang kedua, so dia boleh buang segala kolesterol ni. Tengok ada kat ni kelatan rentas salur darah kita. Kita boleh pastikan ni kita ada ke tak kelatan sumbatan yang macam ni di mana-mana dalam tubuh badan kita. Kita boleh kata ke saya tak ada, saya clear, saudara saya mesti cantik. Kita berani tak menyatakan? So, kita pun tak tahu. Mungkin ada banyak, mungkin ada sikit. So tapi dengan mengamalkan Lindsay ni, kandungan triterpenes ni, boleh buang ni segala kolesterol, segala lemak, segala ni trombos ni, darah-darah yang berketul. Sebab tu dia mempergiatkan peralatan trombos. Dia boleh pecahkan trombos ni, boleh uraikan segala lemak dan kolesterol yang melekat kat dinding saudara ni. Dan boleh kenyalkan ni, memperbaiki kekenyalan pembuluh darah. Boleh kenyalkan pembuluh darah ni. So, bayangkan kalau kita makan hari demi hari, satu tubuh badan kita ni, kita bersihkan segala kolesterol ni, segala lemak ni, dan kita pecahkan trombos ni. Jadi di sini, bila semua benda ni buang trombos ni dipecahkan, insya-Allah kita boleh cegah daripada segala masalah yang berkaitan dengan saudara ni. Seperti tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, stroke, jantung.
Sebenarnya semua organ-organ kita ada jaringan salur darah. Jadi kalau semua organ kita ada salur darah yang sangat bersih, so segala nutrisi, segala oksigen itu akan sampai ke sel-sel pada organ tersebut. Jadi dari segi sainsnya tak mungkin organ tu akan rosak. Toksik tak pergi kat situ sebab saudara kita sangat bersih. Okay? Sebab itulah bila kita amalkan linzi ni, so kandungan teratepi ni boleh buat satu benda yang sangat besar dalam tubuh badan kita. Menguruskan darah dan salur darah. Salur darah kenyal ini bukan satu benda yang mudah untuk kita uruskan. Tapi alhamdulillah kandungan teratepi ini boleh memperbaiki kekenyalan pembuluh darah kita. So seterusnya Afkala boleh menambahkan sifat pengaliran darah. So darah boleh flow dengan bagusnya. Itu perkara kedua. Jadi kalau kita uruskan darah ini dengan bagusnya, insya-Allah kata susahlah nak timbul masalah-masalah yang berat dalam tubuh badan. Okey, kalau Kak nak sembang tentang kekenyalan pembuluh darah ni, bagi orang yang mengamalkan ubat terlalu lama, ubat kolesterol, ubat darah tinggi, ubat kencing manis, ubat jantung, itu menyebabkan saudara kita tak kenyang. Katalah one day saudara kita, sebab amalan ubat tu yang berpanjangan, so jantung kita tersumbat. So kita dinasihatkan buat bypass. Dengan mengamalkan ubat terlalu lama, mungkin saudara kita dah tak kenyang. Tak kenyang ni bermaksud bila kita nak buat bypass tu maksudnya kita buat jalan baru dari hujung ni pintas ke hujung sini. Kita tak lalulah kawasan yang sumbat ni. So kita perlu saudara daripada sebahagian, mungkin selalu kita ambil daripada kaki, daripada paha ke untuk buat bypass ni. Jadi jalan baru kita buat. So kalau kata dengan buat bypass ni boleh selesai masalah, okey juga. Tapi kena sangat pasti, so bypass ni pun akan tersumbat juga kalau kita tak jaga punca dia, iaitu pembuangan air besar tadi, jaga liver tadi. Okey, so yang paling sedih lagi, kalaulah kita ni mengamalkan ubat yang lama, walaupun bacaan salur darah, bacaan tekanan darah kita bagus, bacaan gula kita bagus, tapi sebenarnya akibat kita amalkan ubat yang lama itu boleh menyebabkan salur darah kita ni jadi tak kenyal. Bila saudara ni jadi tak kenyal, so kalau kita buat bypass, so kita cepit kat sini boleh bleeding lah. Ini antara dua kes yang Kak Ina lalui sendiri. So bagi orang kata yang dah makan ubat lama nak buat bypass kat jantung. Akhirnya disebabkan bleeding yang teruk, so tak boleh nak buat apa, so pergi dengan cara macam itulah. Kan? So sebab itulah kalau kita dah sedar kita ni makan ubat yang lama, makan sini sebab kita perlu kenyalkan pembuluh darah ni. Kita perlu bersihkan salur darah kita ni. Ubat darah tinggi, ubat kencing manis, darah tinggi dia cuma cairkan. Kalau kita tengok badan tinggi dia cairkan ni je. Tapi dia tak mampu untuk keluarkan. Tekanan darah mungkin bagus, tapi dia tak mampu nak keluarkan. Jadi kita kena bantu, kita kena makan ubat darah tinggi tu for the whole life. Akibatnya, salur darah kita pun tak kenyang. So jadi dengan mengamalkan ini kita boleh clearkan semua benda ni dan kita kenyangkan pembuluh darah kita. So keadaan kesihatan kita bertambah baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, mempergiatkan fungsinya toksik hati. Jadi kita tengok hati kita tadi ni menjadi masalah kan. So jadi linzi, kandungan tertepin dalam linzi ni, dia nyah toksik ni, dia bersihkan hati ni. Hati ni penapis nombor satu. Kita perlu jaga hati ni. Kalau hati ni kita jaga dengan baik, so insya-Allah kita boleh sihat. So kandungan tertepin ni boleh nyah toksik, boleh buang, boleh bersihkan balik. So ini kalau kita tengok dalam buku kajian Dr. Chen Dian Hai, kita punya profesor penyelidikan, so buka-muka surat yang gambar liver ni kita bantulah dengan tunjuk gambar yang mengatakan yang liver kita ni boleh pulih sepenuhnya. So melalui kajian tersebut. Okay, so bila liver kita dah baik, kita tak akan alah apa-apa. So selalunya alahan pun boleh diurus dengan baik. Jadi kalau tengok kandungan tertepin ni dia boleh buat apa? Autoimmune. So urus darah dan salur darah, so liver. 3 perkara besar dia boleh urus. Kandungan kedua adalah polisakarida dan makromolekul pula boleh kuatkan imun sistem. Jadi kalau imun sistem kita dah kuat, so kita boleh buang free radical yang berlaku dalam badan kita. So kandung free radical ni memang ada je dalam badan kita. Di mana saja kita pergi, kita lalu bawah pencawan yang besar tu, dia punya radiation tu kena badan kita memang akan form free radical. Itu satu. Kedua, kita makan makanan yang sangat toksik, dia boleh mencederakan sel kita, boleh form free radical. Ketiga, kita overuse body kita, kita kurang rest juga boleh membentukkan free radical tu. Jadi free radical ni kalau kata sel yang dah rosak ni, kalau kita tak diurus dengan baik, inilah yang akan bertumbuh dalam bentuk dia membentuk sel kanser.
Sebab tu kalau kita tengok dekat gambar Raja ni, so bila kita pemakanan ni, sistem gasus usus ni kita tak jaga dengan baik, so jam dekat sini, hati boleh rosak. So bila hati dah masalah, so kita akan dapat seperti penyakit kanser alahan. Ini yang selalu kita dengar. Jadi kalau orang kena kanser, orang kena alahan, bukan pergi buat kemo ni, patutnya pergi rawat organ hati, rawat digest system kita. So bila dua benda ni kita urus dengan baik, boleh selesai masalah ni. Jadi sebenarnya semua penyakit yang kita dapat ni, kita urus liver kita dengan baik, imun sistem kita jadi bagus, semua free radical kita boleh dikeluarkan. So sebab tu kita tengok kat sini, kandungan polisakarat ni protein. Dia boleh kuatkan imun sistem kita. Dia boleh buang free radical. Itu yang pertama dia boleh buat. Free radical ni maksudnya bila imun sistem kita dah kuat, dia boleh hapuskan sel-sel yang rosak. Jadi tak sempatlah membentuk tumor, kanser dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia boleh mempergiatkan pertumbuhan sel-sel hati. Cuba you tengok. Ini organ hati kita. Organ hati kita rosak sebab ini masalah. So, kandungan teratepi ni bantu nyah toksik. Kandungan polisakarat bantu tumbuh balik sel-sel hati. Akhirnya organ hati ni akan sihat. Kalau organ hati ni akan sihat, penapis hati ni dah boleh berfungsi dengan baik, penapis darah dalam badan kita ni, jadi sistem peredaran kita mestilah terjaga dengan bagus ni. Sebab itulah kalau kita makan linzi nak pulihkan ni, tapi kita tak pulihkan sistem gasus usus ni, kita masih sembelit, so akhirnya jam dekat sistem peredaran ni akan rosak balik. Sebab tu kalau kita nak rawat, kita kena rawat serentak. Itu yang terbaik. Gasus usus seperti mana Linda cerita tadi. So liver, kita makan linzi untuk pulihkan liver kita. So bila liver kita kandungan teratepi dengan kandungan polisakarat ni boleh bantu untuk urus liver ni sampai sembuh. So sekarang kita ada targeted linzi yang boleh direct pergi kepada liver kita. So bila direct pergi kepada liver kita, so lagi senang untuk kita baik pulih organ liver kita. Itu kandungan kedua. So bila hati kita dah bagus, kita boleh perbaiki keadaan badan secara umum. Okey, nukleosida linzi pula boleh mengawal pelekatan papan darah. Maknanya orang yang darah cair. Orang darah cair pun bila kita dah uruskan kat sini, kita dah buang segala toksik, kita dah repair liver. So liver ni boleh buat darah. So of course lah orang yang darah kurang platelet boleh baik. Orang yang masalah kurang plasma, darah kuning, kurang darah putih, kurang darah merah, boleh diurus dengan sempurna. Okay, dan yang keempat, protein AZ8 boleh melaraskan daya imuniti lagi. So tratepin melaraskan daya imuniti, protein AZ8 juga melaraskan daya imuniti. Kalau kita tengok ni, empat komponen ini berfungsi dua hala. Imun sistem tinggi, imun sistem rendah. Darah tinggi, darah rendah. Jadi sebenarnya kalau kita mampu mengamalkan linzi ini betul-betul untuk masalah kesihatan kita, so kita merawat secara keseluruhan tubuh badan kita. Tapi dalam masa sama, sistem bagus, sistem pertahanan kita jadi bagus, kita boleh terlindunglah daripada masalah kanser ni yang sangat digeruni oleh ramai orang. Dan kita dengar sekarang banyak sangatlah. Kayaknya baru-baru ni pergi buat presentation di Baling tu. Kayaknya difahamkan ada satu kampung, memang kampung dia memang agak tinggi. Jadi di offer lah satu pencawang 3,000 setiap bulan, satu pencawang masalah kanser. Jadi bila dah kena kanser 3,000 tu tak cukup pun nak rawat. 3,000 yang kita kumpul selama ni mesti dah habis guna. Jadi tak boleh juga nak urus masalah kesihatan kita. Sebab itulah kita sangat penting memahami macam mana nak jaga kesihatan kita. Kalau kita tak nak buat bisnes sekalipun, kita faham macam mana nak jaga kesihatan kita, bagaimana kesihatan kita tu dapat dipulihkan dan boleh elak daripada jatuh sakit tu bagaimana. Pemula dia senang saja. So semua orang ada 6 sistem ni. Sistem yang pertama untuk kita rawat dan baik pulih adalah sistem gasus usus. Yang kedua adalah liver. So bila liver kita bagus, sistem pertahanan kita akan bagus. Okay, so hati kita sihat, gasus usus kita bagus, sistem pertahanan kita pun akan bagus. So ini apa yang kita cakap tadi, kita tak cakap kosong. Memang ada bukti klinikal yang mengesahkan yang linzi kita ni boleh membaik pulih sistem pertahanan kita dengan liver kita. So ini dia bagi tahu yang linzi ni mampu urus 5 step imun sistem. Okay, yang kedua, so kita mendapat pengesahan dan persijilan untuk liver. So bila liver bagus, memang salur darah kita akan bagus. Bila salur darah kita bagus, of course lah kita boleh buang segala yang sumbat tadi, kekenyalan pembuluh darah semua jadi elok, dan of course lah tekanan darah kita jadi normal, tekanan darah rendah menjadi selesai.
Jadi dengan dua persijilan ini mengesahkan kita boleh mengurus kesihatan kita dengan bagus sekali. Okey, so apa yang kita boleh guna? So persijilan ni sebenarnya Lindsay YQ1 ini yang mendapat persijilan ini. Tapi Lindsay yang targeted ini upgrade daripada Lindsay YQ1. So Lindsay YQ2 ni pun upgrade daripada YQ1. Jadi bermaksud semua ini mendapat persijilan ini. So tadi untuk liver tadi yang bagusnya adalah YKS ni. YKI. YKI ni upgrade daripada YK1. Sebab tu kalau orang tak mampu makan YKI, ada masalah kesihatan, so makanlah YKI. YKI pun dapat persijilan. Apa dia kat sini? Apa tu? Persijilan ni mengatakan yang kelima ni dapat mengaktifkan fagosit. Fagosit ni maksudnya sel imuniti kita yang meronda 24 jam. So yang nombor 4 ni dapat mengaktifkan sel pembuluh semula jadi. So dua sel ini berfungsi, orang kata, meronda dalam badan kita 24 jam. So kalaulah dia orang jumpa penceroboh yang datang dalam badan kita, so of course dia orang akan berperang dulu. Tapi kalau penceroboh tu terlalu ganas, jadi dia tak mampu nak urus, dia akan bagi maklumat kepada barisan kedua iaitu sel T. Jadi sel T ni akan mengkaji apakah penceroboh tu. Dan bila dia dah tahu penceroboh tu, dia akan bagi maklumat dekat sel B untuk menghasilkan antibody. Antibody ni adalah peluru yang sepadan untuk menembak penceroboh tersebut. Jadi sel T ni ketika dia berfungsi, dia pecah dua kumpulan. Kumpulan yang pertama pergi kaji, kumpulan yang kedua, bila dapat saja antibody ni, dia terus ambil dan terus pergi membantu NK cell dengan fagosit untuk berperang melawan penceroboh tersebut. Sebab itulah setengah orang kalau minum kopi saja pun, sebab kopi kita ni ada Lindsay ni, so mungkin kita boleh dapat demam yang sangat ada yang biasa-biasa, ada yang memang sangat sampai panas tinggi dan menggeletar. So tak apa, minum je kopi ni dengan banyaknya. Kalau kita minum kopi tu, kita dapat healing yang macam tu. Sebab memang Lindsay kita berfungsi menggerakkan semua sel imuniti kita dan mengkaji apa benda penceroboh yang masuk. Kadang-kadang memang penceroboh tu dah ada dalam badan kita. Sebab kita ni imun sistem kita maybe fagosit dengan sel T ni tak aktif. Jadi kalau masuk je virus pun badan kita tak boleh detect. So sampai virus tu boleh pergi DNA sel kita dan akhirnya duduk diam-diam dalam tu. Dia membuat rangkaian sendiri. Dan bila dia dah menang, bila dia dah atau kita terlalu penat, masa ni lah virus-virus yang ada dalam badan kita ni akan menyerang kita. So ketika penyerangan ni berlaku, memang kita tumbang lah. Sebab tu bila kita minum kopi ni atau kita makan Lindsay, dia boleh kesan virus-virus yang dah ada dalam badan kita ni. So sebab tu kita boleh terus demam. Demam bukan bermaksud benda ni tak sesuai. Syukur. Sebab Lindsay kita telah mengaktifkan fagosit dengan NK cell sampai orang kata berlaku peperangan imuniti tersebut. Okey, so jadi ini hati kita. Hati kita ini sangat kata penting untuk kita jaga dan untuk kita faham. Bila kita cukup faham, barulah kita ada jiwa yang nak jaga hati kita ni. Contohnya hati. Organ terpenting tapi tidak mendapat perlindungan sewajarnya. Memainkan peranan utama di dalam badan kita. So contoh jarang diberi perhatian tetapi badan tidak berfungsi tak kala hati kita dah problem. Menapis lebih 1 liter darah setiap minit. Fungsi hati ini. And then dia mengendalikan lebih 500 fungsi kimia badan kita. Seperti apa? Buat 500 fungsi kimia tu buat protein, buat platelet, buat hemoglobin, buat kolesterol baik, kolesterol tak baik, buat darah dan sebagainya. 500 lebih fungsi kimia dia. Buat hormon lah, buat macam-macam fungsi liver ni. Sebab tu kita kena jaga liver. Pelindung utama tubuh badan jika ia rosak kesannya boleh menyebabkan kematian. So dia ni sangat penting. Dan bagaimana dia rosak? Inilah antibiotik, ubat darah tinggi, painkiller, Panadol, steroid, ubat kencing manis, ubat kolesterol dan suplemen. So radiasi kimia dan stres ni punca liver yang kita yang berkilat ini boleh jadi hitam sampai macam ni. Okay, so jadi dan dia juga liver tengok kalau lah kata dari yang healthy nak pergi sini fatty liver mungkin ambil masa 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Jadi bila dah jadi fatty liver, macam mana kita nak tahu dah jadi fatty liver? So biasanya kita dah ada bacaan kolesterol yang tak betul lah. Maksudnya kita dah stage ni.
So kalau lah kata kolesterol kita 5 ke 6 tu, maknanya kita dah fatty liver. Itu petanda. Jangan biar sampai kita dapat fibrosis, sampai kita dapat cirrhosis. So lagi teruk kesihatan badan kita dan susah kita nak rawat. Ketika kita ada masalah kolesterol ni, jangan ambil mudah dengan hanya makan ubat kolesterol. So makanlah linzi targeted untuk rawat liver supaya dia kembali kepada stage healthy liver. Jadi bila ini berlaku, barulah kesihatan kita boleh dikembalikan. So kita perlu jaga sistem gesel usus ni dalam usaha kita menjaga liver kita. Okay. So masa kita buat presentation, gambar ni tak ada. Jadi kita kena bantulah dengan tunjuk A4 gambar. Okay, so ini yang Kak Ina huraikan tadi, apa yang Lizi kita boleh buat. So jaga imun sistem kita ni kepada 5 step imun sistem dah. Tengok nombor 2 ni, dapat mempergiatkan kuasa penamasan sel imuniti. Maksudnya sel T, NK sel, phagocyte. Kalau kita makan linzi ni, dia boleh tambah sel T, NK dengan phagocyte ni dengan banyak ni. Dan kita boleh buat antibody yang sesuai dengan pencerobong yang datang kat badan kita. So kita boleh rawat liver, macam mana nak tahu? Dapat menurunkan serum GGPT. Enzim liver ni bagus. Kalau enzim liver ni bagus pun kita kena hati-hati. Kalau kita selalu buat cek tak apa. Kalau kita lama-lama sekali, mungkin juga kita sudah berada dekat fibrosis. Ketika fibrosis tu enzim dia memang sangat bagus. Okay. So dapat menambahkan kandungan protein dalam hati. So salah satu fungsi hati kita adalah buat protein. Okay, so nak rawat liver tak ada cara lain. Apa yang kita boleh buat hanyalah dengan mengamalkan linzi kita. Okay. Kat sini kalau salah satu lagi untuk meyakinkan, so Senang Herbal Klasik ni adalah salah satu buku herba yang usianya lebih 2000 tahun. So jadi kat sini dia katakan, okay, herba ni dalam buku ni, this classification was divided into 3 main group, superior, average and fair. So herba yang tak ada toksik di rate dalam superior. Maksudnya herba yang tak ada langsung toksik kepada manusia, makanlah berapa banyak pun, ada dalam kumpulan superior, iaitu Ganoderma. Was rate among this top in category. So this Ganoderma yang kita makan. So kalau kita nak makan yang ni sampai liver, kena makan 20 biji. Tapi sekarang sebab kita dah ada targeted linzi, makanlah YKS ataupun YKI sekurang-kurangnya untuk rawat sampai organ liver kita. Dan pulihkan liver kita secepat yang mungkin daripada keadaan yang macam mana pun, pilih jadi yang sangat sihat. Kita mampu, linzi kita mampu lakukan ini untuk sampai dapat liver yang sangat sihat. Okey, so ini adalah pensijilan yang kita dapat dan kita renew setiap tahun. So pensijilan kita ni sampai 2025, 4 tahun sekali. Jadi kalau kita tengok dekat sini, dia tulis sini ada sampai tahun bila. Ataupun kita boleh ambil yang updated dekat kita punya website lah. So sekarang kita punya kalau kat sini kan dia tulis tahun 2020. Tapi yang ni yang latest 2025. So lepas tahun depan dia akan sambung sampai 2030. Okey. So kita rawatlah liver kita. So bila liver kita bagus, satu tubuh badan kita akan bagus. Untuk rawat liver, kita kena rawat gesuk usus. Liver pakai linzi, gesuk usus pakai liver boleh kopi atau linzi lah. Tapi kopi ni sangat sikit dan mungkin memerlukan masa yang sangat banyak. Sebab tu kalau boleh kita amalkan linzi terus. Yang terbaik adalah YKS ataupun YKI. Jadi dan dalam masa yang sama kita kena jaga usus kita, iaitu kena guna fiber, lekto, polen dan soya. 4 benda ni. Teh kalau kita perlu juga. Jadi kalau kita tengok, ini gambar rajah produk yang kita ada. So dekat sini, kalau untuk gesuk usus tadi, kita perlu liver, makan linzi. Kopi, tak boleh. So kopi juga untuk liver. And then lagi kita untuk liver, fiber. Untuk gesuk usus, fiber, lekto, granula dan pollen. So ini yang kita cuba buat pancung ni. So yang ini yang kita guna untuk soya, fiber. Kita pancung buat macam ni. Sekali shake saja. You boleh pakai 2 soya ataupun 1 soya. Kalau kita agak serius, makanlah 2. Kalau kita tak berapa, makanlah 1. Ini granula yang ni. Yang ini granula. So ini kita dah cover malam ni pollen,
lacto, fiber, soya dan teh. Waitaki ni juga satu high grade protein. Bagus sangat untuk geliang-geliang usus kita. Kalau kita mampu, makanlah yang selengkap ni untuk usus kita. So, kalau ketika buat presentation tu, kena akan bancuh lah. Tempat ni kena akan bancuh bagi rasa setiap orang. Bancuh secara real, kita bagi ni video lama, jadi sebab tu tak ada kat sini YKS ataupun dia ada YKB je. Masa ni sebab YKB dah ada. So sebenarnya kita punya produk ni sangat lengkap untuk jaga kesihatan kita. Jadi kalau kita ada masalah, contohnya macam masalah prostat katakan, YKS tadi, ataupun YKI, masalah liver ataupun kencing pankreas, YKI pun bagus untuk kencing manis tadi. Jadi linzi kita ambil linzi yang mana pun. Targeted linzi tu lagi powerful lah dibandingkan linzi yang ada kat sini. YK1 dengan YK2 ni. So set perut kita makan lengkap macam ni. Itulah amalan hari-hari kita untuk mencegah kita daripada dapat sakit. Dan kalau kita dah sakit, kita kena makan lebih daripada ini sepatutnya untuk kita rawat betul-betul. Kita makan lebih tu bukan kita kena makan lama. Kita mungkin perlu makan 2 atau 3 bulan yang pertama. Kalau kita mampu sampai 120 hari, sangat baguslah kita buat overhaul. Okay, contohnya macam YKS tu. Kita boleh makan 3, 6 atau 12. Jadi tengoklah masalah kesihatan kita. Jadi kalaulah kata kita makan 3 dulu test sebab kita tak ada bajet kan. Makan 3 dulu. Makan setiap petang. Dia boleh cover liver, kidney dengan makan 3 biji tu. So kalau ketika kita tengah makan 3 biji tu, ada healing crisis yang agak heavy, kita boleh top up jadi 6. Dah sampailah ke 12. Mungkin kita makan tu dalam 3-4 botol je. Lepas tu kita boleh jadi normal, makan yang biasa ataupun makan 2 biji sehari. Ataupun baliklah kepada makan YK Generama yang 270 ni. Jadi kesimpulannya untuk kita sihat, langkah 1, kita jaga gastrol usus kita untuk kita kekal sihat. Kat sini, langkah 2, kita rawat organ hati. Nak rawat organ hati, kita guna linzi. Nak rawat usus, kita pakailah 4 perkara ini. Bantu dengan teh kalau kita nak. So untuk liver, linzi, kopi, ataupun targeted linzi. Sebenarnya lengkap lah untuk kita jaga kesihatan kita. Okay? So jadi, ada apa-apa soalan? Untuk faham benda ni. Ini sukaran ke apa? Cantik lah. Ada apa nak tanya? Jadi macam itulah presentation Kak Ina buat sampai dekat ni. Kak Ina akan bukalah discussion dengan orang. Apa nak tanya. Dan lebih detail satu persatu. Ulang balik. So, biasanya last sekali masuklah healing crisis. Itu kita cerita tentang. Selalunya akan masuk cerita healing crisis tu bila dah close kat sini. Dan kita akan tanya. Mesti tanya ni. Nak cuba tak? Jika nak, saya ada bawa. Keluarkanlah semua masa ni. Linzi mana dia nak, produk mana dia nak, buat shake bagi rasa, buat kopi bagi rasa dan discuss, pegang tangan lah, tunjuk orang kalau masalah macam mana nak selesaikan. Jadi kita perlu sediakanlah semua keperluan ni ketika kita buat session. Kalau boleh, kalau orang tu nak jadi ahli, kita daftar terus masa tu, kita key in masa tu, kita ambil produk kita dan dia terus bayar masa tu. Kalau kita tak nak guna website dia pun boleh, kita terus buat password dan sebagainya masa tu, kita terus tunjuk. Jadi itu bila ditanya mana satu nak makan, nak makan yang linzi kan banyak jenis, nak jawab kita keluarkan gambar ni, kita print A4 size tunjuk, ni beza dia. So kalau targeted linzi maksudnya mungkin kita pakai jet lah kan, pakai kereta kan, kapal terbang ke whatever kita nak gambarkan. Ini hanyalah analogi. Jadi kita kata semua ni sama je, cuma cepat atau lambat proses membuat bila tubuh badan kita merawat organ liver tu. Ini sebab masa kita buat slide ni, ketika ni ada 4 jenis ni je. Sebab itulah tak ada untuk YKS dan sebagainya. Mungkin kita boleh upgrade lah untuk tambah baik. Okay, so bila dia dah setuju semua, kita kata sebelum kita balik, kita share lah tentang tanda-tanda awal lepas kita makan linzi. Ini kita kena sebut. Contohnya sistem-sistem subjektif dapat perbaiki. Contohnya makan YKS ke, minum kopi ke. So bangun pagi tu setengah orang tu rasa segar, rasa ringan badan, rasa macam semangat untuk
bangun tak ada rasa lalu. Itu selalu orang suka. Selera makan jadi normal, lena tidur, perkembangan jadi lancar, cergas dan bersemangat. So 1 sampai 5 senang je kita nak servis. Nombor 6 ni, kita kena betul-betul sabar dan haruminya dengan baik. Kalau kita nak sembuh, memang kita kena haruminya nombor 6. So yang nombor 6 ni apa? Krisis penyembuhan, reaksi fenomenanya toksik. Fenomena sementara, jangan bimbang. Situ-situ yang asam jadi agak serius. Contoh, orang tu ada masalah kolesterol, ambil YKS. Jadi YKS ni memang zoom terus pergi kepada liver. Mungkin bangun-bangun esok mata kuning. Tahniah sebab memang targeted engine kita kena punya. Dia macam penembak tepat tu. Terus kena dekat liver. Jadi terus dapat healing crisis, mata jadi kuning. Ataupun kalau esoknya dia pergi ambil baca kolesterol, mungkin zoom naik sampai 7, 8. Asal 5, 6, mungkin 4, 5. Ini maksudnya sistem yang asam menjadi agak serius. Ataupun tekanan darah tinggi. Makan ubat darah tinggi, kontrol lah. Kontrol 140, 120. Makan kita punya linzi, terus naik 200. Kata, tapi jangan takut, tu sementara. Saya cakap siap-siap ni supaya kalau jadi bacaan tu 200, tak takut. Baliknya happy sebab linzi kita tengah bekerja. Walaupun bacaan tu 200, tapi kita tak rasa apa-apa kalau kita tak cek. Kalau kita cek baru kita rasa. Selera makan jadi kurang berselera. Contohnya kena yang kes kat Baling baru ni, dia makan YKS 3 biji, esok paginya dia masalah kolesterol yang tak turun-turun, berlama sangat dah makan ubat kolesterol lama. So, okeylah makan YKS the best lah untuk pergi targeted linzi. Jadi esok paginya terus mata kuning. Malamnya tu memang kembung perut, sesak nafas, memang sampai baring lah, kena lapik belakang semua. Tapi sebab Kak Ina dah cerita, so dia kata dia nak sembuh, dia lalui. Tapi bila Kak Ina tahu, Kak Ina pun terus call dia, tanya, cakap ni jangan bimbang. Tambah lagi YKS tu 3. So tambah lagi lactoberry tu untuk bagi dapat kentut. So bila dia makan lactoberry dapat kentut tu. And then bila dia bangun pagi esok dapat berak dan banyaknya yang tak pernah rasa berak yang banyak macam tu. Terus baik. Terus confident. Terus makan lagi. Tapi kalau lah dia ambil YK Genodoma yang 272 biji dia, Kak Ina rasa panjang dia punya ringkasis tu. Sebab bacaan kolesterol yang tinggi dah lama. Jadi itu maksud simptom yang asam menjadi agak serius tu. Jadi perut kembung tadi kan, perut kembung tu kalau kita jenis seminggu sekali buang air besar, mungkin perut kembung. So kalau kita masalah liver teruk, mungkin dapat kata-kata dahaga. So semua ini sementara, jangan risau. Jadi semasa kita mengambil linzi, tak perlu berhenti rawatan atau ubat yang sedang dimakan. So kalau kita sedang makan ubat kolesterol, makanlah. Kalau kita belum makan sebab kita bertahan, sebab kalau boleh tak nak makan, sebab tu kolesterol tak turun-turun, tak apa, tak payah makan ubat. Makan linzi kita betul-betul. InsyaAllah boleh selesai. Jadi bila sampai kat sini, maka habislah presentation kita. So kita bolehlah bersembang dengan lebih terperinci dengan mereka untuk tanya dan sebagainya. Daftar ahli ke whatever lah. Itu saja presentation Kak Ina tentang Flipchart ini. So ada apa nak tanya? Silakan. So ada yang nak bertanya, kan? Ataupun ada yang rasa susahnya buat presentation. Susah ke? Kalau lah kata Linda dah boleh buat macam tadi, tambah sikit je lagi Linda. Dah lengkap dah presentation tu. Soalnya kalau Pak Usus, Kak Ina akan explain macam mana Linda explain tadilah. Jadi kalau Pak Linzi, cerita Flipchart kita. So ada pertanyaan? Siapa yang rasa takut nak buat presentation? Silakan. Nyatakan apa kena buat. Tak ada? Wah, semuanya bagus ke? Ada lagi ke semua orang? Ramai lagi. Linda ada 30 orang. Linda dengan kemahiran tadi terus saja buat perkongsian di mana saja kembangkan network bagi orang ramai. Ramai aja teruslah. Kita akan dapat bonus yang lebih baik, maka kita boleh makan lebih hebat. Baik, insyaAllah. Okey, ni siapa? Izan? Izan okey Izan? Rizal? Kak Mo ada kat sini? Naim? Apa ni? Kyuda dari Kelantan? Okey, tak ada? Ada, Semua Alhamdulillah. Terima kasih, terima kasih. Very good presentation. Terima kasih. Sort of revision. Macam Dah tu lah balik kita. KL lah?
Dah, sampai tadi 6:30 petang. Planning bagi sampai time tu Alhamdulillah. supaya boleh Besok di company. besok ada Sabtu. Besok training petang. di company. Besok petang ada InsyaAllah. Ada training. ada meeting mesti pergi. Kita punya testimoni tu apa tu Zaki Omar, power tu. So luangkan masa untuk pergi dengar.